Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhi al-alim al-alama Syekh Wan Daud bin Syekh Wan Abdullah bin Syekh Daud bin Syekh Wan Idris Al-Fatani, wa ila ruhi Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i, wa ila ruhi Abdul Hasan bin Ismail al-Ash'ari, wa ila ruhi Abu Mansur Muhammad bin Mahmud al-Maturidi, thumma ila arwahi walidina wa masyayikhina wa alimina wa dhabil huquqi alaina ajma'in, ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Buka muka surat 93. Baik. Solat sunat duha bermaksud dari segi bahasa ialah pagi hari. Duha tu maksudnya dari segi sudut bahasa ialah pagi hari. Orang sebut duha tu maksudnya ialah pagi hari. Dia tak sebut malam hari. Dia sebut pagi hari. Kemudian sembahyang sunat duha adalah sunat yang muakkad, yang dituntut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala syaf'atid duha ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanas mithla zabadil bahr. Maksudnya, sesiapa yang memelihara 2 rakaat duha, diampunkan baginya segala dosanya walaupun seumpama buih di lautan, iaitu dosa-dosa kecil. Jadi barang siapa melakukan ataupun memelihara 2 rakaat duha, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya seumpama buih di lautan. Buih di lautan macam mana? Takkan satu baldi, mesti lebih banyak. Dan lagi sabdanya, maksudnya di pagi hari lagi sekalian sendi kamu berkehendakkan sedekah, maka setiap tasbih itu sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap menyuruh perkara ma'ruf sedekah, dan setiap menegah perkara mungkar adalah sedekah. Semua itu memadai dengan mengerjakan 2 rakaat sembahyang duha, sembahyang sunat duha. Maksud kat hadis ini ialah menggantikan, seumpama kita tak ada duit, kita sedekah. Dengan cara apa ni? Iaitu dengan apa? Solat sunat duha 2 rakaat. Kalau orang dah tanya, kau dah sedekah ke belum? Dah, aku dah solat sunat duha. Tu dari segi kita punya amal ibadat, iaitu dalam bab solat sunat.
Baik. Ada hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya di syurga ada pintu yang dinamakan duha. Di syurga ada nama pintu yang dinamakan duha. Macam contohnya di Masjidil Haram ada satu pintu yang dinamakan Babus Salam. Banyak pintu. Macam dekat Masjid Baitul Malim ni. Ada berapa pintu utama? Kat depan 1, 2, 3, belakang ada, kan? Tapi nama pintu je tak ada. Kan? Betul tak? Nama pintu je ada. Tapi kalau belah dalam ada pintu lagi. Tetapi di Masjidil Haram ada nama pintu. Begitu juga di dalam syurga, nak masuk ke dalam syurga tu ada pintu. Pintu tu salah satu tu nama dia adalah duha. Baik. Maka malaikat pun berseru apabila tiba hari kiamat, iaitu di akhirat nanti, malaikat berseru, manakah orang-orang yang telah mengamalkan solat duha, inilah pintu kamu, silakan masuk ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Daripada hadis riwayat At-Tabrani. Solat sunat duha. Jangan solat sunat duha saja, semayang 5 waktu tak semayang. Tak boleh juga. Yang sunat dia buat, yang wajib dia tak buat. Itu salah. Baik. Wajib kena dahulukan. Solat yang wajib kena buat dulu. Yang itu wajib. Yang sunat ni kalau tak buat tak apa. Tetapi lebih afdal kita buat yang dituntut, iaitu sunat muakkad. Dan ada hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, daripada Nuwas bin Sam'an, Allah berfirman, wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada permulaan siang, iaitu solat duha. Nanti pasti akan kucukupkan keperluanmu sampai ke petang hari ini. Hadis. Dalam buku ni tak ada lah, saya baca saya punya lah. Allah akan cukupkan kita ni rezeki. Jadi bila cakap rezeki ni, rezeki ni perkataan umum. Sama ada rezeki dari segi duit, rezeki kesihatan, rezeki anak, rezeki jodoh. Itu semua rezeki. Jadi kita kena fikir, kita tanamkan dalam fikiran kita ni, rezeki ni bukan semata-mata duit. Banyak cabang rezeki ni. Daripada kita tak sihat, Allah bagi kesihatan, rezeki. Daripada tak ada anak, Allah bagi kurniakan zuriat yang soleh ataupun solehah, rezeki. Anak demam, lepas tu Allah kurniakan kesihatan, rezeki. Itu semua rezeki. Kita dapat bernafas setiap hari ni, ni semua rezeki. Jangan kata Allah tak bagi rezeki. Kalau di dalam ilmu tasawuf, rezeki, kita cari rezeki ke atau rezeki yang cari kita? Kita cari rezeki ke atau rezeki yang cari kita? Begitu juga kita cari maut atau maut yang mencari kita. Ini dalam ilmu tasawuf. Faham tak? Jadi seseorang itu bila dikatakan di dalam ilmu tasawuf, kenapa rezeki mencari kita? Kerana setiap kali kita bangun, kita ada nyawa, bernafas, dapat bangun, dapat berjalan, itu semua rezeki. Itu semua rezeki yang kita tak nampak, yang Allah telah tetapkan pada kita. Tetapi nak lebih daripada tu, kita kena usaha. Nak lebih daripada rezeki tu, kita kena usaha. Allah dah tetapkan rezeki kita. Nampak kita punya kekuatan akidah kita, keyakinan. Itu dah masukkan keyakinan kita. Itu dalam keyakinan. Jadi nak sampai keyakinan kita tu, akidah itu kita kena betul. Kita kena bergantung dengan Allah. Contoh, kita bincang malam ni, kita belajar bab solat sunat duha. Yang mana dia pernah belajar, dia pernah dengar kuliah ustaz-ustaz yang lain, contoh, dia dengar sekat-sekat, yang mana ustaz tu menceritakan tentang solat sunat duha ni, Allah bagi rezeki yang melimpah dan sebagainya.
Jadi fikiran mereka akan jadi duit dia. Dalam fikiran akan jadi, rezeki ni dia kata duit saja. Faham tak? Jadi berbalik kepada akidah, kalau keyakinan kita betul, kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita selamat. Ini kita alamak tak apa ni, anak sakit, macam mana aku nak cari rezeki dan sebagainya, ada sebab. Contoh, Allah bagi mak kita atau ibu kita ataupun ayah kita sakit, kita kena jaga. Macam mana aku nak pergi kerja semua ni, kalau tak pergi kerja tak ada rezeki, tak ada duit. Tengok Allah tu salah satu, Allah nak uji kita. Macam mana aku nak pergi belajar ni, nak pergi kuliah, belajar ilmu agama. Salah satu tandanya apabila kita belajar tak faham ilmu tu. Tak faham ilmu tu adalah cahaya. Ilmu itu adalah cahaya. Apabila cahaya, ilmu itu adalah cahaya masuk ke dalam hati kita, bermaksud itu hati kita tak ada penghalang, tak ada diselabuti mana-mana dosa-dosa kita. Itu sebab kalau kita nak belajar ilmu agama, apa-apa pelajaran ke, mesti kita bersihkan hati kita ni, baru ilmu tu akan lekat. Faham tak? Hati kita ni ibarat macam cermin. Faham? Macam cermin. Jadi kalau cermin banyak dia punya selaput dia, kan? Banyak punya penghalang ni, jadi ilmu nak masuk tu tak boleh. Jadi macam mana kita nak bersihkan? Kita kena zikir. Kita kena bersihkan. Kita kena cepat bersihkan. Jangan nak tunggu umur berapa, kan umur 40. Nabi kata, barang siapa yang tidak solat apabila masuknya umur 40, bersiapkan diri kamu masuk ke dalam neraka. Tak payah nak tunggu umur 40, sebelum umur 40, 39 tu kita nak buat atau ni, jangan. Itu bagi contoh. Macam ustaz, saya dah lebih 40 ustaz. Saya sembahyang, tapi hati kita tu kena bersih. Kita keluar daripada perut ibu kita dalam keadaan bersih, suci. Bila kita nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena bersih. Kita kena cepat. Jangan leka dengan dunia ni. Dunia ni hanya sementara saja. Jadi bagaimana nak bersihkan hati kita ni? Kita kena berzikir. Kena berzikir. Bila hati kita bersih, insya-Allah apa yang kita belajar ilmu agama akan melekat di dalam hati kita. Kita kena buang sifat-sifat mazmumah tu. Kita solat tetapi dalam hati kita masih ada dengki lagi. Kita belajar bab solat ni, Muniyatul Musolli ni, kita belajar bab solat tetapi dalam hati kita masih ada kekotoran lagi. Kita kena bersihkan. Kita kena bersihkan. Zikir. Sambil duduk zikir, astagfirullah. Kalau zikir sir, zikir dalam hati, Allah dalam hati. Allah. Jadi bila kita tengok, kita rapat dengan ulama dah bukan tasbih, buat macam ni saja. Mulut dia tak lafaz, dalam hati Allah. Kadang-kadang laju, Allah. Dah biasa, dah laju. Tak percaya nanti balik buat, kan? Tak percaya nanti buat. Macam contoh lah, tukang jahit baju, baru nak belajar, sepasang satu hari pun susah nak buat, kan? Nak jahit baju sepasang satu hari pun susah nak buat. Mungkin 3 hari 4 hari baru siap. Tapi kalau orang yang expert, satu hari boleh buat 2 pasang. Sebab apa? Dia dah tahu dah selok-belok formula dia bagaimana nak potong baju, kan? Tu contoh. Begitu juga dalam zikir ni, kan? Ustaz, macam mana nak laju Ustaz? Kita jangan fikir laju tak laju. Buat dulu, kan? Allah. Mula-mula berat. Allah. Bila kita dah terbiasa dengan zikir Allah, dalam tidur pun zikir tu akan sentiasa Allah.
Kita buat. Waktu malam kita bangun pukul 3 4 pagi, kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rintih, kita menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertaubat, kita sembahyang tahajud dan apa segala amalan kita buat dalam qiyamul lail. Agar Allah bersihkan hati kita ni dan Allah bukakan hijab kita. Bukan hijab nak tengok setan, jin. Ada orang nak buka hijab tengok jin. Apa dia tengok jin? Kan? Maksud Allah buka takbir. Mungkin masing-masing ada kelebihan. Kelebihan masing-masing. Allah anugerahkan ilham tak sama. Macam malam ni. Nak ikutkan saya tak ada murajaah. Tak ada murajaah. Mungkin Allah bagi ilham, apa yang Allah bagi ilham tu saya cakap. Ilham macam mana ni? Apa yang saya belajar dulu teringat. Terus teringat apa yang guru saya ajarkan. Macam tu lah. Kalau time duduk baca ni, tak ada ingat apa yang guru aku ajar dulu ni. Kadang ada, kadang tak ada. Jadi bila time mengajar tu datang. Macam tu lah saya. Allah bagi ilham. Itu sebab kita mesti ada beradab dengan guru. Mesti ada adab dengan guru. Apa-apa kita nak untuk ilmu, mesti ada adab dengan guru. Barulah ilmu tu diberkati. Ni tak ada, baru dah belajar dengan guru. Walaupun dia belajar mengaji, dulu kecil-kecil belajar mengaji. Lepas tu dia dah pergi Mesir, balik sini Malaysia, dia panggil guru ni entah, panggil awak-awak ni. Padahal dulu guru mengaji dia. Lepas tu tak boleh macam tu. Walaupun guru dia tak pernah pergi Mesir, dia balik Malaysia, dia panggil guru dia entah ni, buat kerja apa sekarang? Kita mengajar lagi ke? Mana boleh. Adab dengan guru, taraf kita dengan guru. Walaupun guru tu ajar mengaji tak tahu cakap Arab. Mesti ada adab. Kita kena pegang tu adab. Begitu juga kita di dalam kuliah ni. Dalam kuliah, kalau ada orang bercakap, makna kurang adab. Tu sebab saya cakap, kurang adab sebenarnya. Kalau nak ikutkan sebenar-benarnya lagi, bila time kuliah apa-apa guru pun, ustaz yang mengajar selain daripada saya, selebih eloknya dan selebih afdalnya duduk rapat. Jangan kosongkan tempat-tempat macam ni. Jangan kosong-kosong. Faham? Nak ikutkan dia sebenarnya. Malam ustaz lain macam tegur lain macam kita kena tegur. Kita cakap cakap umum. Saya tak ada tunjuk siapa-siapa, tak ada. Macam ni ada ruang kosong lagi ni. Ada ruang kosong lagi. Tak ada nak penuhkan. Saya masa time dulu guru saya mengajar, mesti saya ada kat depan. Mesti ada kat depan. Kalau tak dapat ke depan, rasa macam galat. Tiba-tiba dekat belakang. Datang lambat punya pasal, ada kat belakang. Saya menghadap, saya pandang guru saya. Time tak tulis, baru saya pandang. Time dia cakap tu, saya tulis. Apa dia cakap tu, walaupun kitab ni kita tengok kitabnya. Ada dah beli kitab, tapi tak bawa. Beli kitab, tapi tak bawa. Macam mana nak katakan talaki? Sebab ni namakan talaki. Mesti ada kitab. Betul? Apa guru cakap, tulis macam tu. Faham tu selingan sajalah, insyaAllah. Jangan minggu depan tak datang pula Pada kita kena tegur ni. Adab. Tengok imam pun semua duduk depan ni. Bila semua duduk depan. Mana ada belakang? Patut kita rasa nak belajar ilmu agama ni tak boleh ke belakang. Nak menuju ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak ke depan, kita nak ke depan ke nak ke belakang? Kalau boleh semua nak ke depan kan, takut tercicir. Begitu juga kita di dalam kuliah ni nak belajar ilmu agama ni. Kalau boleh kita tak nak tercicir. Sebab apa? Salah satunya menuntut ilmu agama ni adalah salah satu jalan untuk menuju ke syurga. Salah satu jalan untuk menuntut ilmu ni salah satu jalan untuk ke syurga. Melainkan kalau dah penuh kita ikut SOP kan, kena jarak-jarak. Dah tak boleh lagi. Macam ni boleh lagi nya. Ni ada kosong lagi. Jadi ada tanda dah, siap dah. Dah ada tanda dah. Masing-masing nyuruh. Jadi kalau melainkan kalau dah penuh, tak apalah.
kita lain. Baik. Kemudian kelebihan solat sunat duha ni iaitu dalam setiap tubuh manusia, daripada Abu Buraidah, dalam setiap tubuh manusia ada 360 sendi, maka hendaklah dia bersedekah pada setiap sendinya itu. Mereka para sahabat berkata, siapakah yang mampu melakukannya wahai Nabi Allah? Rasulullah SAW menjawab, dengan menimbus kahak yang berada di kawasan masjid, dengan menjauhkan duri di jalanan. Jika kamu tidak menjumpai perkara itu, maka memadailah bersolat duha 2 rakaat. Apa kena dengan kahak budak ni? Ketika itu ada kahak. Zaman Nabi Muhammad SAW, masjid bukan ada kapit. Tuan-tuan dan puan-puan, Masjid Nabawi mana adakah? Ada kapit? Tak ada. Bukan di simen. Semayang atas pelepah pokok kelapa ke pokok kurma. Jadi ada pasir kat situ. Jadi misal kata dia kata duri di jalanan, misal kata umpamakan, yang saya umpamakan iaitu apabila ada paku di jalanan, kita ambil, kita buang ke tepi, membahayakan kereta dan sebagainya. Itu dinamakan menjauhkan duri di jalanan. Ataupun ada kayu pula di tengah jalan, di tengah jalan membahayakan kereta atau motor, kita buat perkara yang baik. Baik. Kemudian daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan 3 perkara kepadaku: berpuasa 3 hari setiap bulan, melaksanakan solat duha dan solat witir sebelum tidur. Dalam riwayat yang lain, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku untuk melakukan 3 perkara: berpuasa selama 3 hari setiap bulan Hijriah, mengerjakan 2 rakaat solat duha dan mengerjakan solat witir sebelum aku tidur. Maka dalam hadis lain, sesiapa yang menjaga solat duha diampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan, sama macam tadi tu. Kemudian dalam hadis Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari, Rasulullah SAW bersabda, wahai anak Adam, rokoklah, maksudnya solatlah, kerana ku 4 rakaat pada awal siang, pasti aku cukupkan keperluanmu sehingga ke akhir siang. Kemudian daripada Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari yang meriwayatkannya secara marfu' sampai kepada Rasulullah SAW, sesiapa yang solat duha 4 rakaat dan sebelum zuhur 4 rakaat, akan dibina sebuah rumah untuknya di dalam syurga. Jadi apabila kita buat solat duha 4 rakaat dan sebelum zuhur 4 rakaat, maksudnya solat qabliyah. Faham tak? Kita buat solat duha pada pagi hari 4 rakaat. Kemudian apabila masuknya waktu solat fardu zuhur, sebelum kita hendak melakukan solat fardu zuhur, kita buat solat sunat qabliyah 4 rakaat. Maksudnya hadis tersebut. Maka Allah akan binakan sebuah rumah untuknya di dalam syurga. Jadi bayangkan kalau kita buat solat sunat tersebut. Sekarang memang tak nampak. Nanti insya-Allah apabila kita masuk syurga, nama kita terus masuk dalam syurga, kita akan nampak rumah-rumah kita. Bagaimana rumah tu? Wallahu a'lam. Saya pun tak pernah lihat. Kita jangan nak gambarkan, tak sama yang ada dekat dunia ni. Kita jangan bayangkan. Baik. Afdal mendirikan solat duha setelah berlalu 1/4 waktu siang, lebih kurang 40 atau 48 minit selepas masuk waktu syuruk. Berdasarkan hadis, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba'in wa hum yusalluna ad-duha. Faqala sallallahu alaihi wasallam, salatu awwabina idza ramidatil fisal. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke Quba
dan melihat penduduk Quba sedang mendirikan solat duha. Lalu baginda bersabda, solat awwabin adalah ketika anak unta mula merasa bahang panas matahari. Matahari naik kan pada pagi hari tu, anak unta ni merasa bahang panas matahari. Ketika itu dah boleh buat solat duha. Baik. Jadi macam mana kalau kita nak kenal ni, solat duha, nak melakukan solat duha ni, masanya lebih kurang antara 28 minit, lebih kurang macam tu, selepas waktu syuruk. Waktu syuruk. Apa maksud syuruk ni? Syuruk, apa maksud syuruk? Naik. Syuruk tu maksudnya naik dari segi bahasa. Dari segi istilahnya, waktu habisnya solat fardu subuh. Apa yang akan dikatakan naik tu? Bukan naik masjid, bukan turun tangga, bukan naik pejabat, naiknya matahari. Faham? Itu maksudnya, itu syuruk. Itu maksudnya syuruk. Kalau dimasukkan isyraq, syuruk jadi tambah alif jadi isyraq, maksudnya terbit, naik ataupun cahaya. Dan nampak cahaya tu dia berselerah. Faham? Macam syuruk tu dia hanya permulaan nak naik. Permulaan nak naik tu nama syuruk. Faham? Bila isyraq ni, matahari punya cahaya tu bila dia naik tu dia berselerah. Waktu tu tak lama, lebih kurang 15 minit. Nanti kita belajar nanti. Bab isyraq, solat sunat isyraq. Baik. Solat duha, paling minimum dia buat 2 rakaat. Berapa banyak? 2 rakaat. Kemudian yang paling banyak sebanyak 12 rakaat. Sebanyak 12 rakaat. Apa lafaz dia? Kerana terdapat di dalam kitab-kitab ulama mazhab Imam Syafi'i, ada yang mengatakan 8, sebanyak 8 rakaat. Kitab mana tu? Kitab I'anat Talibin. I'anat Talibin yang menyebutkan sebanyak 8 rakaat. Manakala di dalam kitab lain Tuhfatul Muhtaj, iaitu yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, sebanyak 12 rakaat. Berbeza pendapat, kerana berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada masalah. Jangan kita bertengkar tentang 8 atau 12. Kalau dia nak buat 12 pun boleh, nak buat 8 pun tak ada masalah. Begitu juga dalam solat tarawih, barang siapa hendak buat 12 rakaat, nak buat 8 rakaat solat tarawih, tak ada masalah, khalas. Kemudian ditambah dengan solat witir 3 rakaat, maka jadi 11 rakaat. Ini ada yang bergaduh pasal nak buat 20, ada buat 8. Nabi SAW melakukan solat tarawih di masjid sebanyak 8 rakaat. Kemudian Nabi sambung kat mana lagi ni? Dekat rumah. Andai kata kalau Nabi melakukan solat tarawih tu di masjid, jadi para sahabatnya mungkin akan mewajibkan pada dirinya nanti. Dan umat dia pun akan ikut sekali. Berapa banyak Nabi buat nanti. Bila Nabi Muhammad SAW melakukan solat tarawih di rumah, maka para sahabat tidak nampak. Berapa rakaat Nabi buat ni? Tak tahu. Dan Nabi Muhammad SAW buat solat tarawih
dia baca surah-surah tu semuanya panjang-panjang. Dia tak ada ambil wadduha wal laili idza saja, tak ada ambil pendek-pendek, semuanya panjang-panjang. Kan? Jadi kalau kita buat solat tarawih, apa ni tak ikut sunnah dan sebagainya, kan? Kalau nak ikutkan sunnah yang sebetulnya, Nabi baca surah yang panjang-panjang. Kan? Habis bila imam baca surah panjang-panjang, apa imam ni? Baca surah panjang, kaki dah sakit ni. Kan? Dah marah imam pula. Bila imam baca surah pendek, apa imam sekali-sekali bawa dia panjang imam. Kan? Imam juga dia salah. Panjang salah, pendek pun salah. Senang kau jadi imam lah. Kan? Macam-macam kau komplain. Kan? Jadi pegawai syarat ni telinga kena tebal. Kan? Dulu ada seorang imam ni dah meninggal dah, dia pesan dengan saya. Kan? Engkau kalau jadi pegawai syarat, telinga kena tebal. Saya pun fikir juga, apa kena telinga kena tebal ni? Maksud kat sini orang macam-macam komplain. Engkau jadi Bilal, setakat ni je kau punya suara boleh lakukan. Kau punya suara tu boleh tinggi, boleh rendah, lagu tu je kau boleh buat. Nanti jemaah akan suruh kau buat macam-macam lagu. Lagu-lagu Bayati, lagu Jiharka, lagu Madinah, lagu Mekah. Bila kau dah buat lagu Mekah, nanti juga akan komplain. Apa tak sama macam Mekah ni? Kan? Macam-macam komplain kita nak layan kerana jemaah sebenarnya. Jadi kalau jemaah dekat sini, ada yang berhajat nak suruh Bilal ni kat meja Bilal kita ni, buat suara Mekah, al-maklumlah. Mana kita nak sama suara kita dengan Imam Mekah, dengan Bilal kat Mekah tu. Nak puaskan hati semua jemaah memang tak boleh dah. Faham? Kalau imam nak suruhkan puas hati jemaah, engkau jadi. Boleh tak? Kalau yang kata boleh tu, mungkin ada yang ni boleh, alhamdulillah. Yang kuat komplain baca panjang salah, pendek salah, tu mungkin yang pok ye punya orang tu. Mungkin bukan nak kata semua lah. Okay, baik. Baik, habis solat duha. Ini bab dia punya niat dia, iaitu usolli sunnatat duha rak'ataini lillahi ta'ala. Kenapa dia tak sebut isnani raka'atin? Kalau kita dalam solat-solat yang lain, ada sebut apa? Contoh solat fardu zuhur, contoh usolli fardu zuhri arba'a raka'atin, kan so arba'a gambar. Kalau maghrib usolli fardul maghribi thalatha, kan sebut 3 tu. Tetapi kalau dalam solat ni yang berkaitan dengan 2 rakaat, dia tak sebut isnani rakaatin, tak ada. Terus dia masuk dekat rak'ataini. Ataini, bila dia baris, dia Allah SWT, bila dia tambah ya nun, dia tambah ya nun, dan sebelum huruf ya tu ada baris atas, menunjukkan itu adalah 2 rakaat. Faham? Kalau misal kata dia baris bawah, contohnya rakaatini, itu banyak, boleh jadi banyak. Kalau dia baris bawah, macam contoh muslimina, maksudnya orang-orang muslim yang ramai. Kalau 2 orang Islam saja, muslimaini. Muslimaini. Nampak tak? Ni macam contoh ni rak'ataini. Sebelum huruf ya tu dia berharakat fathah, iaitu berbaris atas. Bila dia berbaris atas, menunjukkan itu ada menunjukkan 2 rakaat, rak'ataini. Saya pun terfikir juga, ada seorang anak murid saya kat sekolah, dia tanya, "Ustaz, asal dekat solat fardu subuh ni dia tak letak isnani?" Itu betul juga kau punya soalan ni. Jadi saya terangkan dalam kaedah ilmu bahasa Arab, dia tak perlu letak isnani. Kerana bila dia rakaat tu tambahkan ya dengan nun. Nampak tak dekat kitab tu, rak'ataini, dia tak ya dengan nun, dan sebelum huruf ya tu dia berbaris atas. Rak'ataini. Faham? Kalau rak'atini maksudnya ramai.
Rakaatina, maksudnya ramai. Kalau muslimina, orang-orang Islam yang ramailah. Kalau muslimaini, ditambah ya nun sebelum huruf ya tu berbariah atas, maka menunjukkan dua orang Islam. Ini pun kaedah ilmu juga. Mana tahu ada orang tanya, tiba-tiba mana isnani tak ada dalam ni, salah ni, tiba-tiba dalam solat dia tambah. Masak. Baik. Terjemahannya sahaja aku semayang sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dia ada letak tunai tak? Tak ada. Pasal apa tak letak tunai? Pasal dia bukan solat yang wajib. Jangan letak tunai apabila kita semayang solat duha, apa-apa segala solat sunat. Baik. Solat sebelah. Dalam rakaat pertama dalam selepas Fatihah dibaca surah Asy-Syams. Dibaca surah Asy-Syamsi. Asy-Syams. Asy-Syams itu maksudnya matahari. Wasyamsi wadduhaha, maksud dan demi matahari dan pagi hari ni. Kan kita dah baca tadi duha tu maksud pagi hari. Wasyamsi tu demi matahari, Allah bersumpah. Kalau kita lihat apabila kita baca Al-Quran, ada waw di hadapan, kemudian di hujung tu baris bawah wasyamsi ataupun wallahi, kan perkataan sumpah tu wallahi. Mana ada orang sumpah wallahu tak ada, kan? Wallahi aku tak curi. Tallahi semua baris bawah. Itu menunjukkan sumpah. Kalau wasyamsi maksud Allah bersumpah demi matahari. Apa lagi? Wal asri, kan? Wal asri, demi masa. Allah bersumpah demi masa. Cuma satu juga ini. Kita baca Al-Quran tapi kita tak tadabbur, kita tak menghayati kenapa dia sebut wasyamsi, kenapa tak wasyamsu, kan? Sebab bila yang ustaz pernah ajar dulu, kalau di awal ayat mana tiba-tiba ada baris bawah, ajar contoh alhamdu, kan baris depan kan, mana ada alhamdi, salah. Melainkan ada ayat sumpah, perkataan sumpah wasyamsi wal asri. Begitulah. Kemudian pada rangkaian kedua, selepas membaca Fatihah, dibaca surah Ad-Duha. Dibaca surah Ad-Duha. Bila baca Ad-Duha ni kena betul-betul, dha tu kena betul-betul. Wad-duha, bukan wad-duha. Wad-duha tu dah huruf dal. Wad-duha wal-laili idza saja. Allah bersumpah demi malam, wal-laili, dan demi malam. Boleh faham bab solat sunat duha ni. Baik. Kita masuk bab solat sunat isyraq. Apa maksud isyraq ni? Terbit ataupun naik, iaitu cahaya yang berselerak. Nanti esok kita tengok nanti isyraq. Isyraq lepas syuruq jadi isyraq. Syuruq tu ambil perkataan juga shin ra qaf. Isyraq sama juga shin ra qaf. Dia cuma ditambah alif. Yang syuruq tu ditambah waw dekat tengah tu. Syuruq. Syuruq naik. Tapi kena isyraq, naik matahari, tapi matahari tu berselerak. Cahaya tu berselerak. Itu namanya isyraq. Baik. Selepas waktu syuruq, iaitu setelah matahari naik anggaran setengah gala, bukan udang gala, setengah gala, 4 hasta, bayang tu, 4 hasta atau 1.5 meter. 1.5 meter. Kira-kira 12 minit setelah terbit matahari. Faham? Kira-kira 12 minit setelah terbit matahari.
Selepas daripada syuruk. Selepas daripada syuruk. Kira 12 minit kita katakan syuruk. Sekarang berapa? Azan 5.49. Kan? Azan subuh 5.49. Syuruk 6.57 kan? 6.57. Jadi kita kena kira anggaran. Dan syuruk 6.57 tambah 12 minit. Jadi berapa? 7? Nampak tu ni. Faham? Anggaran lebih kurang macam tu. Tu waktu isyraq. Tu adalah waktu isyraq. Ulama berbeza pendapat tentang solat isyraq. Tentang solat isyraq. Yang mana ada ulama mengatakan solat isyraq itu adalah solat duha. Solat duha. Ada ulama mengatakan itu adalah solat duha. Baik. Baik. Di dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan ada dua pendapat. Solat sunat isyraq adalah solat sunat duha. Itu yang pertama. Siapa yang mengatakan solat duha ni, solat isyraq ni adalah solat duha, iaitu pendapat Syekh Zakaria Al-Ansari. Siapa yang kata ni? Pendapat Syekh Zakaria Al-Ansari, ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Dia mengatakan solat isyraq adalah solat duha. Itu siapa yang kata? Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Athna Al-Matalib. Dan siapa kata lagi ni? Yang kata isyraq ni adalah solat duha, iaitu Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Mengatakan isyraq ni adalah solat duha. Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Ada dua Imam Ibn Hajar ni. Yang pertama, kita jangan keliru. Imam Ibn Hajar Al-Haytami ni dia lebih kepada bab ilmu fikih, iaitu fiqh lah. Lagi satu tu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Itu dia alim bab bahagian hadis. Hadis apa? Iaitu salah satu kitabnya dinamakan Fathul Bahri. Dia ialah yang mensyarahkan kitab Sahih Bukhari. Berapa jilid banyak disyarahkan kitab Sahih Bukhari. Bezakan ulama-ulama ni. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ni dia lebih alim bab hadis, manakala Imam Ibn Hajar Al-Haytami dia alim bab fiqh. Kemudian Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra dan Syarah Al-Ubab, ada dua kitab, yang mana Imam Ibn Hajar mengatakan solat isyraq ni adalah solat duha. Kemudian Imam Ar-Ramli di dalam kitab Nihaya Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Imam Ar-Ramli, dia mengatakan solat isyraq adalah solat duha. Baik. Kemudian siapa ulama yang mengatakan, iaitu pendapat yang kedua ni, tadi pendapat pertama, sekarang ni pendapat yang kedua. Siapakah ulama yang mengatakan solat sunat isyraq ni bukan solat sunat duha? Yang tadi tu, yang pertama pendapat tadi tu mengatakan solat isyraq adalah solat duha. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua ni mengatakan solat sunat isyraq ni bukan solat duha, dia berbeza, tak sama. Siapa dia ni? Iaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Pernah dengar? Kitab Bidayatul Hidayah. Imam Al-Ghazali ni dia alim bab tasawuf, tetapi dalam masa yang sama dia alim bab fiqh. Dia alim bab fiqh sampai dia mengarang kitab Al-Aziz, Al-Wasid, Al-Wajiz. Jadi kita Al-Wajiz, Al-Basid. Hari satu saya lupa. Dia karang kitab.
Alim. Kitab Ihya Ulumuddin tu banyak berapa jilid tu. Tasawuf. Punyalah alim Imam Al-Ghazali. Siapa kita ni nak bandingkan dengan Imam Al-Ghazali? Kita pun tak hafal 30 juzuk. Kita nak syarahkan, nak tafsirkan Al-Quran pun kita tak layak. Saya pun tak layak. Kerana nak tafsirkan Al-Quran ni mesti ada 12 ilmu. Nak tafsirkan Al-Quran ni mesti ada 12 ilmu baru kita layak untuk tafsirkan Al-Quran. Bukan tafsir mengikut akal sedap hati kita. Itu salah. Siapa yang tafsir ikut akal dia sendiri, kita jangan ikut. Kita kena tinggalkan benda tu. Sebab dia bukan ulama. Apa yang kau kuasai ilmu sampai 12 ni? Saya pun sendiri tak kuasai. Kita dah tahu tahap kita mana. Dah tahu tahap kita dekat mana. Baik. Kemudian ada lain, Imam Ibn Ziyad di dalam kitabnya Ghayatul Qis Al-Murad, dia mengatakan solat isyraq ni bukan adalah solat duha. Semua bergantung pada hadis. Yang tadi tu pun bergantung pada hadis. Yang ini pun sama tentang hadis juga. Baik, insya-Allah. Jadi solat isyraq ni dia punya minimum dia sebanyak 2 rakaat. Minimum buat sebanyak 2 rakaat. Ada lebih pada tu tak? Ada, iaitu sampai 6 rakaat sahaja. Sebanyak 6 rakaat saja itu punya maksimum tu. Apakah kelebihan dia? Iaitu Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mendirikan solat subuh berjemaah, kemudian dia duduk berzikir selesai habis solat subuh berjemaah dekat masjid ataupun di rumah dan sebagainya, kemudian dia beriktikaf, dia berzikir, dia baca Al-Quran hingga terbit matahari, nak naik tu dinamakan syuruk. Kemudian bila naik lagi matahari, bila bercahaya, dinamakan isyraq. Maka kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga terbit matahari, kemudian mendirikan solat 2 rakaat, iaitu solat sunat isyraq, maka seolah-olah dia mendapatkan pahala mengerjakan sekali haji dan umrah. Ini Nabi kata. Bila Nabi kata, memang jamin. Maksudnya memang betul dah. Tak ada ragu-ragu lagi dah. Nabi kata memang tak ada ragu lagi. Memang betul. Iaitu seolah-olah mendapatkan pahala mengerjakan haji, sekali haji dan umrah. Dan dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pahala haji dan umrah yang sempurna. Yang sempurna. Kita mendirikan solat sunat isyraq saja 2 rakaat. Maka Allah kurniakan pahala seolah-olah mengerjakan haji dan umrah yang sempurna. Jadi kalau ada orang tanya, kau dah pergi haji dah buat solat isyraq tadi, itu salah lah. Itu salah lah. Jangan kita kata aku dah pergi haji dah, padahal buat solat isyraq aja. Itu salah. Itu dia maksudkan, Nabi kata itu seumpama. Pahala tu seumpama. Kemudian kita sambung lagi. Apabila masuknya waktu duha, pagi hari, dah panas lah, dah panas. Ada rasa panas tu. Tu dah duha dah tu. Dah masuk waktu duha. Jadi bila masuk waktu duha, dia sambung lagi. Setiap hari dia buat, dia memelihara. Man hafizah, dia memelihara. Barang siapa memelihara, maka Allah akan membina sebuah rumah di dalam syurga. Tadi kita dapat pahala, kita buat solat, mula kita dah buat solat subuh, dah dapat pahala. Kemudian kita duduk beriktikaf, kita berzikir, kemudian kita buat solat isyraq, kita dapat pahala seolah-olah mengerjakan haji dan umrah yang sempurna. Kemudian habis solat sunat isyraq ni, dia tak lama tempoh dia. Dalam masa 15 minit begitu tentu. Tempoh untuk melakukan solat sunat isyraq ni hanya 15 minit saja. Masuk waktu solat isyraq tu.
Kemudian masuk dalam waktu duha, kita lakukan insya-Allah. Paling tak banyak pun kita buat 2 rakaat saja. Kita amalkan kita biasanya. Jangan kita tanamkan diri kita, iaitu ataupun beriktikad bahawasanya kita buat solat duha ni Allah nak bagi kekayaan. Tu salah sebenarnya. Jangan bagi kekayaan. Kita solat kerana Allah Ta'ala, bukan fikirkan kerana kekayaan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akan sambung pada minggu hadapan. Okey, baik. Bab solat isyraq tu, bab solat isyraq tu dia tak semesti di masjid. Dia yang saya cakap tadi, sama ada kita solat berjemaah di rumah ataupun di masjid, ataupun seorang diri dekat rumah, kan. Daripada selesai buat solat sunat subuh, apabila dia selesai buat solat fardu subuh tu, kemudian dia tunggu sampai boleh sembahyang sunat isyraq. Boleh lakukan kat rumah, kat mana-mana pun boleh sebenarnya, asalkan tempat tu bersih dan tempat yang bukan haram. Bila cakap tempat di mana-mana ni, jangan masuk kat tandas pula, tempat yang tak baik pula, maksud tempat yang bersih dan bukan tempat yang haram. Baik. Berkaitan dengan solat sunat duha, soalan tadi salam, dia boleh buat dalam 2 rakaat. Nabi selalu melakukan solat duha 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Itu saja. Baik. Ada yang mengatakan Nabi buat sampai 8 rakaat. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam sampai 8 rakaat. Itu berkaitan dengan sahabat Nabi pernah tengok. Macam contoh malam ni, tuan-tuan tengok saya pakai jubah warna hijau. Saya ni pakai warna apa? Kadang hitam, kadang ustaz pakai serban, Selalu saya tengok pakai apa? Serban kan? Ada yang tak selalu pakai, tengok saya pakai serban. Masa begitu pula. Nah, para sahabat Nabi SAW, ada yang melihat Nabi SAW melakukan solat duha 8 rakaat. Ada sahabat Nabi pernah tengok Nabi SAW melakukan solat duha 12 rakaat. Itu bab riwayat hadis. Contoh bab kaitan dengan itu Allahumma salli alaihi wasallam, bab serban. Nabi pernah pakai serban, pakai macam ni, tutup macam ni. Buka ni, tutup macam ni. Macam mana kat Mekah tu, Imam Sudaya pakai macam ni kan. Macam tu ni sunnah. Sunnah. Ada kalanya Nabi memakai serban, Nabi ikat. Kadang-kadang ada ekor sampai ke paras bahu. Sahabat lihat. Dan bila sahabat lihat, sahabat meriwayatkan. Faham? Dan kadang-kadang Nabi memakai serban tak ada ekor. Nabi pakai serban tak ada ekor. Mulut macam tu. Faham? Dan apabila sahabat nampak dan lihat, dia meriwayatkan. Jadi macam-macam hadis ke macam ni datang. Aku pernah tengok lihat Nabi pakai serban tak pernah ada ekor. Jadi orang yang pasal pakai serban ada ekor ni, dia kata, apa kau pakai serban tak ada ekor? Nabi pakai serban ada ekor. Jadi keluarkan hadis, Nabi pernah pakai serban tak ada ekor. Jadi dengan berkaitan dengan solat duha tu tak ada masalah, sama ada ataupun 12 rakaat. Yang penting kita nak melakukan solat sunat tu, kita faham bab rukun. Nak buat solat sunat, kita kena faham bab rukun. Kalau rukun 13 pun tak tahu, yang minimum ni kita belajar, 13 rukun tak tahu, bagaimana kita nak melakukan solat? Faham tak? Bab rukun tak tahu mana yang wajib, Fatihah dia kata sunat,
Lepas tu apa lagi? Surah selepas daripada surah Fatihah tu dia kata wajib. Macam contoh ni kita belajar malam ini. Solat sunat duha. Rakaat pertama baca surah Asy-Syams. Lepas tu rakaat kedua surah Wad-Duha. Surah Ad-Duha. Dia kata wajib. Padahal benda ni sunat. Nak baca surah selain pada ni tak ada masalah. Nak baca surah Al-Kafirun, lepas tu qul huwallahu ahad pada rakaat dua tak ada masalah. Tak wajib, tetapi lebih afdal kita baca surah Asy-Syams dan surah Ad-Duha. Kerana membaca surah selepas Fatihah tu adalah perkara sunat. Faham? Wallahu a'lam bissawab. Apa yang baik itu datang daripada Allah, dan kekurangan itu datang daripada kelemahan sendiri. Maka saya akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ففهمناها سليمان كلا آتينا حكما وعلما وسخر لنا معاده للجبال واستحبينا وطيركنا فاعلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.